Bangsa MH17, MH370 dan juga tidak dilupakan rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang dibunuh secara kejam di Gaza. Untuk itu pada kali ini dalam Kongres ke-10 AMK kami menggesa satu permohonan International Aviation Tribunal menuntut keadilan kepada bangsa MH17. Kalau dunia tidak boleh memberi keadilan kepada bangsa-bangsa MH17, maka dunia seolah-olah akur kepada apa sahaja ketidakadilan yang boleh memangsakan pesawat-pesawat yang lain. Keadilan kepada bangsa MH17 adalah lambang kepada perjuangan keselamatan semua warga dunia. Sidang perwakilan dan penghormati, 15 tahun yang lalu keadilan dilancarkan sebagai bahtera harapan rakyat di kemuncak gelombang kebangkitan reformasi. Episod hitam kezaliman terhadap Datuk Seri Anwar pada tahun 1998 menyentuh hati nurani rakyat daripada berbagai latar belakang dan mendorong kebangkitan gerakan rakyat menuntut keadilan untuk Datuk Seri Anwar, keadilan untuk Susi. Penderitaan Anwar adalah harga yang terpaksa dia bayar kerana keberanian menyanggap amalan korupsi kuasa tertinggi politik negara. Dia sanggup mengambil risiko sehingga mengorbankan kepentingan dan kebebasan pribadi demi mempertahankan kepentingan rakyat. Keprihatinan beliau terhadap rakyat ini yang mendorong rakyat untuk menyambut seruan reformasi, lalu membela dan menjulang beliau tak kala beliau cuba dijatuhkan dan dihina. Daripada gerakan rakyat, sebuah parti politik dengan nama Parti Keadilan Nasional telah diasaskan pada tahun 1999. Bersamanya diwujudkan sayap pemuda sebagai benteng harapan menggembring tenaga anak muda untuk bersama di dalam perjuangan politik baru. Semangat reformasi dan pendekatan berani yang menjadi citra pemuda keadilan menarik minat anak muda daripada berbagai latar belakang untuk bersama-sama. Kemampuan untuk menghargai dan memanfaatkan kepelbagaian yang hadir mewujudkan dinamik yang mantap dalam pergerakan. Sifat terbuka dan inklusif ini yang menjadi faktor utama memastikan kelangsungan angkatan muda keadilan. Kerencaman pendekatan dan pandangan ini menyebabkan ada anggota yang merasakan kepemimpinan AMK terlalu berhati-hati dan berlembut di dalam membuat keputusan. Pada masa yang sama, akan ada khalayak yang menganggap AMK terlalu jorok. Orang ini bahasa Allah buat pergi sebaya lagi, dia tahu. Di dalam membuat keputusan dan bertindak. Hakikatnya bukan mudah untuk mengimbangi harapan dan tuntutan faksi yang berbagai ini. Tentunya memuaskan hati setiap anggota sudah tentu sekali. Namun, kita berusaha mencapai kesepahaman dan mengambil keputusan yang terbaik. Pendekatan musyawarah dengan mematuhi adab-adab perbezaan pendapat adalah pendekatan terbaik dalam membentuk keputusan. Walaupun mempunyai pendapat dan pendekatan yang berbeza, perlu ada keasaman yang kukuh dan ikhtiar bersungguh-sungguh menjayakan keputusan yang dicapai. Setelah itu, kita bertawakallah, mula berdoa mengharapkan yang terbaik. Inna Allah yuhibbul mutawakkil. Sungguh Allah itu amat cinta kepada orang yang bertawakal. Meski ketetapan yang diambil mesyuarat mungkin berbeza daripada pandangan kita. Sebagai ahli mesyuarat, apabila sesuatu keputusan telah dibuat, ia perlu dipertahankan. Amat tidak wajar untuk membuat kenyataan-kenyataan yang bertentangan atau mengkritik secara terbuka keputusan yang telah dibuat. Sekalipun berhadapan tekanan dan desakan, pemimpin muda perlu ada keberanian
Dalam politik ini jangan main semangat dan tidak semangat. Sidang perwakilan dan pemerhati, namun sebagai manusia biasa, hakikat mustahil untuk membuat keputusan yang 100% tepat di setiap masa. Sekiranya terbukti keputusan yang diambil bukan yang terbaik dan ada pilihan lain yang lebih tepat, maka ia perlu diunaikan semula melalui musyawarah. Perlu ada sikap tawaduk, humility, rendah diri untuk mengakui hakikat dan membuat kepuasan. Perlu. Ini juga menuntut tahap keberanian dan disiplin yang tinggi. Tidak ada kebaikan dalam mempertahankan sesuatu hanya semata-mata kerana ego dan bersikap keras tanpa ruang untuk tolak ansur. Pemimpin perlu berjuang besar. Contoh yang paling dekat dengan kita tentunya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga mesti sentiasa mempunyai kelancaran kepemimpinan, flexibility of leadership. Hakikatnya kita perlu sentiasa ingat bahawa semua kita di dalam parti ini dan parti-parti lain adalah saudara. Kita bukan musuh. Mungkin ada perbezaan dan persaingan di antara kita, tetapi kita tidak boleh membiarkan wujud permusuhan di antara kita. Kita perlu pada setiap masa jelas siapa sebenarnya musuh politik kita. Jangan dibiarkan semangat lawan tetap lawan, walaupun dengan kawan yang marah di dalam jiwa dihalalkan kepada saudara kita sendiri. Jangan sesekali apabila kita tidak bersetuju, maka kita menggerakkan kelompok untuk mengadakan demonstrasi dan memaki hama pemimpin dan anggota parti yang lain. Sidang perwakilan, rekan-rekan saya yang dikasihi, DNP telah melalui berbagai ranjau dan cabaran di dalam perjuangan. Kita gagap berhadapan dengan serangan lawan politik. Kita tidak gentar mencabar amalan rasuah pemimpin negara. Ramai daripada kita mengorbankan kebebasan pribadi demi membela kepentingan rakyat. Ramai yang tidak bekerja, ramai yang diberhentikan bekerja, ramai yang terpaksa bekerja. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi bila mereka berhadapan dengan Barisan Nasional, mereka tetap dengan lawan, tetap lawan. Namun, lazimnya cabaran dalaman adalah lebih menyengat dan meruntun jiwa. Seawal usia 2 tahun, kita diuji dengan penangkapan atau bicara Ketua Pemuda Keadilan. Akibatnya waktu itu, kita dipimpin oleh Timbalan Ketua selaku pemangku. Pendekatan berbeza beliau menerima kritikan banyak pihak, sehingga tidak rasmi parti Berita Keadilan waktu itu menyiarkan tinjauan pendapat dengan tajuk Pemuda Takut Demo. Akhirnya ternyata beliau tidak gentar menghadapi kritikan, sehingga meninggalkan amanah pemimpin pemuda, dan pada waktu itu diganti atau dipangku oleh salah seorang naik pemuda waktu itu. Pembebasan Ketua Pemuda daripada penjara menyemarakkan kembali semangat pemuda dan menarik minat tenaga-tenaga baru. Teman-teman yang telah lama bersama pemuda tentu ingat beberapa anak muda yang baru pulang daripada belajar di luar negara menyertai kita. Tenaga baru ini disangka akan memperkuatkan pemuda dengan idea dan pendekatan yang segar. Malam apabila ada beberapa individu yang menganggap sebelum ijazah luar negara menjadikan mereka berhak memegang jawatan secara ekspres. Hakikatnya setelah diberikan amanah, ada yang menghilangkan diri kerana tuntutan dan tekanan memimpin pemuda keadilan tidak seindah yang mereka bayangkan. Ada yang akhirnya hanya muncul kembali tatkala parti sudah berada di ambang kemenangan. Saat paling detail, DNP sudah tentu apabila bekas ketua kita sendiri bertindak mengkhianati perjuangan dan keluar parti. Ramai yang menjadi ahli Nujum Pak Dalam ada, Nujum Pak Awam ada, semua menjadi nujum segera dan membuat ramalan nasib terburuk untuk ANP. Ada yang mengatakan sebagai besar daripada pemimpin ANP akan menurut langkah beliau dan menumpukan organisasi ANP. Setelah 6 tahun berlalu, Kongres kali ini kita lakukan ucapan syabas kepada semua pemimpin dan penggerak ANP yang telah bersama-sama membuktikan semua sangkaan tersebut pada sejarah. Bukan saja kita secara bersama berjaya pastikan bahtera ANP ini tidak karam, malah mengangkatnya menjadi organisasi politik pemuda yang disegani kawan dan juga lawan. ANP ini boleh dianggap sebuah bahtera besar yang menjadi wahana untuk membawa kita ke arah Malaysia yang lebih baik. Memegang
matlamat akhir. Ia adalah amanah kepada kita untuk bersama mengemudi bahtera perjuangan. Taklif wala tashrif, tanggungjawab dan bukannya kebanggaan. Memang mudah untuk mengkritik dengan mengatakan kapal ini tidak mampu bergerak dan sebagainya. Sebagai ketua, saya menerima baik kritikan. Saya bersyukur ada rakan-rakan yang bersedia memberikan teguran. Malah ramai juga yang mengaku. Tapi saya tidak menyimpan di hati segala temuan dan kedudukan, meski kadang-kadang yang melanggar batas adat. Tetapi Kongres kali ini kita ingin ingatkan bahawa kita tidak boleh sama sekali toleran dan tolak ansur dengan amalan fitnah. Parti ini tertutup antaranya kerana kita melawan fitnah, maka kita tidak boleh membiarkan fitnah menjadi mainan di kalangan anggota parti keadilan. Mengkritik adalah mudah, namun lebih penting dan sukar kita memberikan komitmen untuk bekerjasama dan bekerja bersama bagi menggerakkan angkatan dua negara. Kapal tidak akan mampu bergerak sendiri. Nakhoda dan anak kapal perlu lengkap melengkapi, memainkan peranan masing-masing. Bukan saja kita perlu memastikan kapal bergerak, kita perlu mengemudi bahtera perjuangan ini pada paduan dan tahap tujuan yang sepatutnya, dengan memastikan segala rintangan yang wujud menghalang perjalanan di atas dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang apa yang baik untuk diri sendiri mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi. Di dalam sebuah kapal, mereka yang berada di dek bawah tidak boleh terus saja menepuk dinding untuk mendapatkan air. Natijahnya akan menjalankan kapal dan membahayakan semua orang. Mereka perlu melalui proses sepatutnya dengan naik ke atas dek atas bagi mendapatkan keperluan mereka. Begitu juga di dalam organisasi, semua pihak perlu menghormati dan mematuhi proses yang sepatutnya. Disiplin organisasi adalah amat penting. Tanpanya keadaan akan menjadi kacau, mewujudkan kekeliruan dan mengakis keyakinan anggota dan rakyat terhadap organisasi. Pada masa yang sama, nakhoda perlu mengamalkan sikap terbuka kepada idea dan pandangan pegawai dan anak-anak kapal. Pemimpin yang baik perlu mempunyai nilai luas di dalam diri. Ini yang saya ucapkan tadi sebagai keandalan kepimpinan, flexibility of leadership. Dengan cara ini akan membina keyakinan dan mendorong kerjasama daripada anak kapal bagi memastikan pelayanan yang selamat untuk semua. Saya yakin ramai pimpinan dan perwakilan telah pun menonton filem Titanic, filem yang cukup istimewa kerana memberikan pengajaran kepada kita. Kapten kapal begitu yakin dengan kekuatan kapal. Kapten kapal kerja jalan terus, tapi harapan ada batu karang akhirnya tenggelam menjadi sejarah. Kapal yang kolonnya gagah tapi tenggelam kerana pemimpin nakhoda kapal ini tidak fleksibel dan mendengar pandangan dan pendapat anak kapal. Di dalam pelayaran ke arah Malaysia yang adil, keadilan telah memilih untuk sama-sama PAS dan DAP membentuk barisan alternatif dan kini pakatan baik. Perpaduan ketiga parti ini telah berjaya mencapai hegemoni barisan nasional. Secara bersama, Pakatan Rakyat memecahkan domain kekebalan DN sehingga menyebabkan mereka kehilangan 4 menteri pada tahun 2008 dan tidak mendapat majoriti undi popular di peringkat nasional pada tahun 2013. Sokongan dan keyakinan rakyat sehebat ini tidak mungkin dinikmati sekiranya 3 parti di dalam Pakatan Rakyat memilih untuk bergerak secara berhasil. Ketua Parlimen DAP sendiri, Wakil Menteri Siam, menyatakan dengan jelas bahawa DAP, PAS dan PKR mencapai keputusan terbaik di peringkat Parlimen dan negeri menerusi kerjasama ketiga-tiga parti dalam pilihan raya umum tahun 1999, 2008 dan 2013. Walaupun terdapat persamaan yang sangat banyak di antara ketiga-tiga parti ini, tidak dapat dinafikan hakikat wujud perbedaan. Kerana itu kita bergerak di dalam sebuah pakatan. Sekiranya semua ciri kita adalah sama, tentu lebih baik kita bergabung dan membentuk hanya satu parti. Namun, bagi memastikan Pakatan Rakyat dapat beroperasi dengan optimum, perlulah diubah satu mekanisme membuat keputusan yang lebih matang. Syafruddin, perwira negara, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam bukunya Agama dan Bangsa, Pembangunan dan Masalah-Masalahnya, mengungkapkan makna demokrasi dalam sebuah pakatan politik. Apa yang dimaksudkan dengan demokrasi dalam Partai Persatuan itu? Yakni adanya yang pertama equal treatment, layanan yang sama dari tiap-tiap partai atau golongan partai yang menjadi anggota Partai Persatuan
terdapat 3 ciri demokrasi ini. Di dalam pakatan politik, Syafri menyimpulkan segala perselisihan dan pertentangan didiskusi dan diselesaikan dalam suasana persaudaraan dan demokrasi. Panduan yang kita boleh ambil dari penjelasan beliau ini ialah perbezaan pandangan dan perselisihan mesti diselesaikan melalui perundingan dan dalam semangat persaudaraan berlandaskan prinsip demokrasi. Di dalam konteks pakatan rakyat, komitmen pemimpin utama setiap parti untuk duduk seleda, bermusyawarah dan mencapai keputusan adalah paksi pada proses membentuk keputusan dan dasar. Sekiranya wakil yang dihantar, maka dia harus mempunyai authority untuk membuat keputusan. Mengapa wakil yang tidak dapat memberikan keputusan akan menggagalkan proses ini. Lebih parah, sekiranya persetujuan yang dicapai disanggah oleh pemimpin utama parti yang tidak menghadiri mesyuarat. Pergantungan kepada penasihat-penasihat di balik layar di luar daripada proses mesyuarat bersama menyukarkan lagi keadaan. Kesadaran inilah yang telah mendorong pemuda pakatan rakyat membuat kesahan diadakan pertemuan 8 mata antara pemimpin utama pakatan rakyat dengan Tan Sri Ibrahim bagi mencari penyelesaian segera pada krisis Menteri Besar Australia. Jika diteliti, krisis ini sebagai besar yang berpunca daripada tiadanya komitmen untuk kepada proses musyawarah dan disiplin untuk memenuhi keputusan yang dicapai. Justru Kongres INK pada kali ini juga ini merekodkan ucapan terima kasih kepada rakan saya dalam pemuda khususnya Saudara Suhaidan, Ketua Dewan Pemuda PAS yang telah memberikan pandangan-pandangan yang cukup baik dan konstruktif dalam kita bersama mengendalikan masalah dan krisis yang kita hadapi. Kita bersyukur, alhamdulillah, krisis ini tidak berdaya memecah belahkan kesepakatan di dalam pakatan rakyat. Kita lakukan sekali lagi ucapan tahniah dan terima kasih kepada Parti Islam Malaysia PAS, khususnya Tuan Guru dan Presiden Abdul Hadar dan Tuan Guru Syuraham Datuk Alis yang mempertegaskan komitmen mereka untuk bersama-sama pakatan rakyat. Di dalam konteks ini, saya tertarik tadi bila mendengar ucapan Timbalan Presiden yang mendesak kita mengambil pengajaran daripada strategi Syuriah yang dipaparkan dalam babak 3 negara atau Romans of Three Kingdoms. Saya ingin sarankan, malah saya telah sebut beberapa kali, pemimpin DMJ dan penggerak-penggerak mesti membaca collection buku Romans of Three Kingdoms sama yang ini. Sekarang ini kalau satu hal baca buku pun tak apa, sudah ada DVD The Kingdom. Harap beli 100-115 ringgit boleh tengok dan mencari idea baru, melihat strategi politik yang berkaitan. Syukur yang mengasaskan strategi besar, menggagalkan strategi besar, membentuk pakatan antara Liu Bei dan Sun Qian bagi menentang Cao Cao. Di zaman ini watak Cao Cao mirip UMNO Barisan Nasional. Saya memang memberi perhatian kepada babak 3 negara ini di mana peruntuhan pakatan antara Liu Bei dengan Sun Qian digugat oleh Panglima Sun Qian sendiri bernama Zhu Yu. Beliau sentiasa mengatur provokasi dan berbagai langkah untuk memecahkan perpaduan pakatan. Sun Qian tidak termakan hasutan Zhu Yu dan tuntas menegakkan pakatan rakyat Liu Bei Sun Qian. Di dalam krisis Timur Islam, kita melihat situasi yang sama. Apabila ada antara panglima-panglima parti yang cuba memecahkan keutuhan pakatan rakyat, anak muda harus berani, tetapi jangan lupa. Di samping memiliki keberanian, anak muda perlu memahami strategi politik. Jangan hanya bergantung kepada taktik separuh masa, bukan pindah untuk memahami strategi besar ataupun grand strategi. Tidak ada makna kita berjuang jika tidak menjaga keutuhan pakatan rakyat. Seperti yang saya telah ungkapkan, pemimpin-pemimpin dengan pengalaman luas dalam politik seperti almarhum Dr. Fadzil Noor dan Lim Tik Siang menyadari keperluan untuk bergerak sebagai sebuah pakatan yang kukuh. Kita tidak akan mampu ke Putrajaya sendirian. Kita tidak akan mampu ke Putrajaya secara bersendirian. Ada suara-suara sumbang yang mendesak kita keluar dari pakatan rakyat atau berusaha menyingkirkan satu bagi kumpulan. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang perlu kita lawan habis-habisan. Saya percaya Datuk Seri Anwar dengan pengalaman beliau menempuh ranjau peneliti politik tidak akan mudah termakan dengan bisikan ini.
Begitu juga dalam kasus seperti besar Selangor, ada yang menyuarakan kesediaan untuk kehilangan negeri Selangor, ada pula yang mau Dewan Negeri Selangor dibubarkan. Ini semua adalah pemikiran yang sasar dan tersasar. Partai rakyat mempunyai majoriti 2/3 di dalam Dewan Negeri Selangor. Kita mempunyai tanggung jawab terhadap umum ini yang telah memberikan kepercayaan dan amanah mereka kepada kita. Jika kita ikuti saran yang rela kehilangan negeri Selangor atau mau Dewan Negeri Selangor dibubarkan, kita seperti di dalam orang kultur Melaka, ibarat peniaga buruk kasar dapat hujung pangkal besar. Saya ulang sekali lagi, ibarat peniaga buruk kasar dapat hujung pangkal besar. Perubahan dan krisis seperti ini selama mencoba, tetapi kita harus sabar menghadapi keadaan dan mencari penyelesaian, bukan lari daripada landasan tersebut. Begitu juga jangan kita melulu mau harapan meninggalkan rekan-rekan lain semata-mata mau menunjukkan diri. Kita ambil iktibar daripada pesanan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam khutbah beliau di dalam tahrir pada 18 Februari 2011, bahwa beliau memberikan pesan khusus kepada generasi muda. Apa yang dia sebut, bersabarlah sedikit di dalam kepayahan ini dan jagalah diri anda di dalam satu soft. Soft ini bahasa Arab, bahasa Melayu bahasa itu soft. Bahasa saya tidak boleh bicara bahasa nasional. Jangan sesekali dirasuk oleh munafikin yang bersedia mengganggu anda di setiap masa untuk mematahkan semangat anda, dan mereka akan bercakap bukan daripada hati. Kini masanya sedang perwakilan yang mati untuk bekerja keras memulihkan keyakinan rakyat terhadap perkataan rakyat. Kita perlu membina keyakinan bahawa perkataan rakyat adalah pilihan yang terbaik untuk menggantikan Barisan Nasional. Sebagai permulaan, semua pihak perlu membuang jauh angan-angan untuk sesuatu parti di dalam Pakatan Rakyat menggantikan parti tertentu di dalam Barisan Nasional. Kita perlu komited sepenuhnya kepada idea Pakatan Rakyat ganti Barisan Nasional. Jika kita mau meraih keyakinan rakyat, kita perlu ada keyakinan sesama kita. Buangkan prejudis dan prasangka terhadap parti rakyat, terhadap gender, terhadap umur dan terhadap etnik. Peluang yang adil perlu diberikan kepada golongan muda dan wanita untuk memainkan peranan utama di dalam struktur kepemimpinan. Peluang untuk menjadi calon dan menawarkan perkhidmatan perlu diasaskan kepada kemampuan, bukan kepada warna kulit, umur atau gender. Apabila kita mau menolak, apakah kita mau menolak ketokohan dan kemampuan seorang hanya semata-mata kerana dia seorang wanita? Alhamdulillah di dalam kongres di depan pagi ini, tokoh pemimpin wanita yang terkenal dalam parti kita, Vice President yang berhormat Puan Nurila Anwar bersempat bersama kita pada pagi ini dalam Dewan. Ada yang mengucap bahawa Islam tidak membenarkan wanita dilantik berjawatan. Ini berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah SAW tidak akan beruntung suatu kaum yang melantik wanita mengendalikan usaha. Bekas pensyarah saya di Universitas Islam Kata Bangsa, Dr. Haji Wan Salim bin Muhammad, sekarangnya jadi mufti Pulau Pinang. Di dalam tulis kali ini menyatakan bahawa hadis ini sering disalahkan. Adapun hadis di atas dimaksudkan kepada seorang ketua parsi. Dia telah memuliakan surat seruan Islam yang dituliskan oleh Rasulullah SAW kepada, dan hadis tersebut tidak dimaksudkan secara umum. Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhul Dakwah berpandangan bahawa dalam konteks kepemimpinan dunia hari ini, beliau lebih cenderung mengharuskan wanita memegang semua jawatan termasuk Perdana Menteri dengan memperbersyarat. Beliau mengkritik tindakan memahami hadis di atas. Secara umum, ia akan bertentangan dengan Al-Quran yang mengisahkan mengenai Ratu Balqis sebagai pemerintah Sabah yang berjaya. Antara ciri pemerintahan Balqis jadi disahkan di dalam Al-Quran bila beliau mengadakan musyawarah di dalam membuat keputusan, di mana di dalam surah An-Naml ayat 32 Allah SWT telah menjelaskan kisah ini. Wahai pengusaha, kata Balqis, berikanlah pandangan padaku dalam urusan ini. Aku tidak pernah
memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu pandai memberi pendapat dan mempersetujui. Justru pada pagi ini juga di dalam Kongres MK kita meletakkan ucapan tanya kepada Yang Hormat Saudara Azmi Ali Tuan Presiden di atas komitmen beliau yang teguh untuk patuh kepada keputusan kami. Sikap beliau yang mengutamakan patuh, parti first harus menjadi teladan dan tuntutan kita di dalam negara. Bagi memastikan pengetaan mencapai kejayaan yang lebih besar, proses pembahagian kursi antara parti-parti pengetaan juga perlu dilakukan dengan lebih berhikmat, dengan memberi suara yang adil kepada setiap parti. Usaha untuk memberikan calon-calon bertanding di bawah satu lambang yang sama perlu dipergiatkan kembali dengan idea dan ikhtiar. Rakyat memerhatikan kita dengan dekat untuk melihat kemampuan Pakatan Rakyat menjadi koalisi yang benar-benar mantap untuk memimpin negara dan bukan sekadar berjalan kerjasama di dalam pilihan raya bagi menghadapi musuh yang sama, yaitu Barisan Nasional. Kemampuan kita untuk bersama-sama di dalam kempen pilihan raya sudah terbukti. Kempen pilihan raya kecil jauh menjadi bukti komitmen dan setiap parti dari seluruh pelosok negara untuk bersatu tenaga memenangkan calon Pakatan Rakyat. Tidak lama lagi, insyaAllah kita akan berhadapan dengan pilihan raya kecil dan tertentu. Kongres MK pada kali ini ingin mencatatkan kepada kepimpinan parti agar mempertimbangkan insyaAllah seorang calon daripada Angkatan Muda untuk bertanding. Tempo dua penggalan takbir beberapa negeri adalah peluang keemasan untuk menampilkan kesepakatan dan kemampuan dalam takbir. Meski terjejas dengan krisis selama ini, saya percaya keyakinan rakyat terhadap Pakatan Rakyat dapat dipulihkan dan ditingkatkan dalam tempoh 3 tahun sebelum pilihan raya umum ke-14 jadi. Kehadiran sudah melalui 4 pilihan raya umum. Ketika usia parti belum berjeda setahun, kita telah bersama PAS, AP dan PRM membentuk barisan alternatif dan menyertai pilihan raya umum yang disebut. Kehadiran hanya mendapat 5 kursi parlemen, PAS 27 kursi parlemen, sementara DAP meraih 10 kursi. Di Dewas sendiri terganggu. Ini adalah kali pertama Barisan Nasional kehilangan kuasa di sebuah negeri selain Kelantan. Ini adalah akibat gelombang reformasi dan kemarahan rakyat terhadap kezaliman yang dilakukan di atas tanah. Meski beliau berada di penjara, pengaruh beliau meluas di seluruh negara. Image mata lebam beliau merobek hati rakyat dan membangkitkan kemarahan, khususnya penghuni-penghuni lain untuk menolak Barisan. Inilah yang diungkapkan oleh almarhum Dr. Khalil Noor sebagai Anwar menangkan PAS, kerana PAS yang memperoleh kemenangan besar, memperoleh kemenangan terbesar dengan 27 ahli parlimen dan 98 ahli Dewan Negeri, pencapaian terbaik parti tersebut sehingga sedang perwakilan dan mati. Setelah 6 tahun Datuk Seri Anwar dipenjarakan, kemarahan rakyat yang semakin reda membolehkan dia pulih dan mencatatkan prestasi terbaik di dalam sejarah pada pilihan umum tahun 2005. Kehadiran hanya mampu mempertahankan kursi 4 tahun. Mungkin ini memberi keyakinan baru kepada dia yang mendorong kepada pembebasan Anwar di dalam negeri. Namun dengan kehadiran Datuk Seri Anwar untuk membentuk sendiri kempen kehadiran PAS ini dalam pilihan raya umum ke-12 pada tahun 2008, majoriti dua parti DPN di parlimen telah berjaya dinafikan untuk pertama kali dalam sejarah. Dia juga berjaya ditewaskan di 4 negeri yang lain di samping Kelantan. Kemenangan besar ini mendorong keadilan PAS ini untuk sekali lagi bergabung sebagai koalisi politik di bawah nama yang baru, yaitu Pakatan Rakyat. BN cuba mengekang kemarahan ini dengan sekali lagi memfitnah Datuk Seri Anwar melakukan jenayah di luar. Watak baru ditampilkan sebagai mangsa. Watak baru ditampilkan sebagai mangsa dan pendakwaan diharap akan dapat mengembalikan Datuk Seri Anwar ke penjara. Namun keputusan Mahkamah Tinggi mendapat beliau tidak bersalah sekaligus menggagalkan rancangan dia. Pakatan Rakyat yang dipimpin oleh Anwar sekali lagi mencatatkan sejarah di dalam pilihan raya umum ke-13 apabila berjaya meraih 51% undi popular. Ini adalah kali pertama BN mendapat undi kurang 50% di peringkat parlimen. Ternyata peranan Datuk Seri Anwar sebagai pemimpin dan juru kempen utama Pakatan Rakyat menjadi faktor besar mempengaruhi prestasi kita di dalam pilihan raya.
Oleh kerana itu, sepanjang tempoh 16 tahun ini, Barisan Nasional masih lagi tidak jemu dan berputus asa untuk kembali mengumpan beliau ke penjara atas tuduhan fitnah. Mereka tahu sekiranya Datuk Seri Ahmad dibiarkan terus menuai kempen pakatan di dalam pilihan umum akan datang. Sejak baru yang akan berlangkah ialah membentuk kerajaan baru di Putrajaya. Saya dimalukan meletakkan uang Datuk Seri Ahmad akan dihadapkan ke Mahkamah Persekutuan pada hujung bulan Oktober 28 dan 29 Oktober. Mungkin ini kongres yang terakhir buat saya. Sebab itu saya ingin ingatkan kepada kawan-kawan DND, mari kita manfaatkan kongres ini untuk menyatakan sokongan dan gerakan kita agar memberi amaran kepada Najib dan juga Barisan Nasional. Kamu menjalankan anu, kita akan turunkan Barisan Nasional dari awal dari pilihan ini. Baru ini kita saksikan hunurnya Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri, menarik sokongan kepada Datuk Najib. Ini semua drama didusta. Saya yakin ini ada kaitan yang tidak resmi. Dr. Mahathir memberikan tekanan secara tidak langsung kepada Datuk Najib sebagai Perdana Menteri. Kerana kes Datuk Seri Ahmad akan berlangsung tidak lama lagi. Tekanan-tekanan ini tentunya tidak akan membuka keyakinan kita. Reformasi sedang perwakilan Datuk Mahathir. Di dalam bukunya Dedicated Learning Curve Inside the Global Battle for Democracy, William J. Dobson menjelaskan antara perkakas paling ampuh penguasa zalim abad ke-21 ialah menggunakan undang-undang melalui mahkamah. Lebih parah apabila sesuatu rejim bergantung kepada undang-undang kononnya untuk kestabilan, keamanan dan sebagainya. PN sekian lama menggunakan undang-undang untuk melakukan penahanan tanpa bicara bagi mengekang perbezaan pendapat dan ahli politik utama. Ini mengelakkan tafarus atau studi oleh mahkamah. Namun kini pemerintah berevolusi dengan melalui proses mahkamah. Bukan saja sudah 16 tahun Datuk Seri Ahmad terpaksa berulang balik ke mahkamah. Kini peguam beliau akan surrender pula didakwa di waktu hasutan. Satu fakta yang sepatutnya sudah dimasukkan seperti yang dijanjikan Perdana Menteri. Di dalam kritikan yang terhadap penghakiman tertulis Mahkamah Rayuan yang mendapati Datuk Seri Ahmad bersalah, surrender menyatakan bahawa pendakwaan terhadap Anwar adalah bermotifkan politik. Sesiapa juga dengan akal yang waras akan membuat kesimpulan yang serupa. Apabila sepanjang 16 tahun Datuk Seri Ahmad cuba dipalikkan dengan fitnah melakukan jenayah jiwa ini, sedangkan keterangan dan bukti yang dimukakan di mahkamah amat lemah. Malah di dalam kes fitnah ini, lelaki yang konon yang menjadi mangsa telah menemui timbangan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Muhammad Najib Razak, sehari sebelum beliau kononnya dilihat. Apakah masalah untuk timbangan Perdana Menteri menemui seorang staf musuh politik utama beliau dan tiba-tiba keesokannya staf tersebut mendakwa dilihat oleh bajikan? Saya menggesa Najib dan Barisan Nasional agar berhenti menggunakan fitnah untuk memerangi Datuk Seri. Hadapilah beliau secara anak jantan. Hadapilah beliau di gelanggang politik dengan persaingan idea yang memberi manfaat kepada rakyat. Berdebatlah dengan Datuk Seri, kebukakanlah hujah dan biarlah rakyat menjadi hakim. Tak kala pendakwaan terhadap Datuk Seri diteruskan, aduan kepada Mahkamah Syariah untuk mencari proses pembukaan di waktu bulan Fazal kerana membuat tuduhan tanpa mengemukakan saksi masih diteruskan. Desakan kita di dalam perkara ini tidak dihiraukan dan saya sendiri sama malu apabila mengkritik bagaimana pihak berkuasa agama mengendalikan aduan Fazal ini. Semua ini menurut rakyat untuk membuat tanggapan bahawa terdapat tangan baik yang mengkoordinasi usaha-usaha dari mahkamah dan media untuk cuba memusnahkan nama baik, kredibiliti dan karya politik dan terusnya. Namun dia perlu sedar bahawa sekiranya mereka tidak berjaya memusnahkan Datuk Seri dengan fitnah satu, mereka tidak akan mampu berbuat demikian dengan fitnah yang kedua. Sebagaimana dia tidak jemu dan lelah menzalimi Anwar Ibrahim, kita juga tidak boleh lega di dalam membela dan mempertahankan beliau. Usaha menarik hati dan pemikiran rakyat mesti terus diperkeraskan. Fitnah satu memberikan kesan yang buruk terhadap UMNO kerana usaha ini generasi awal reformasi termasuk pemuda
berjelajah ke seluruh pelosok negara, memberikan penerangan, menyampaikan maklumat yang tepat melalui risalah, pita video dan juga kaset. Kini kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi bagi memastikan maklumat yang tepat dan penerangan yang jelas sampai kepada seberapa ramai pemilih. Sebagai organisasi anak muda, AMP mempunyai kelebihan untuk memanfaatkan teknologi baru serba pantas bagi penyebaran maklumat. Meski kita tidak mempunyai tentera cyber yang dibayar, koordinasi yang lebih baik bagi memastikan kesahihan maklumat akan menjadikan kita lebih berkesan. Saya percaya AMP yang semakin dimudahkan dengan perubahan hak umur kepada 35 tahun akan mampu memainkan peranan yang lebih bermakna di dalam perang maklumat memerangi hati dan juga pemikiran rakyat. Sidang populasi yang kemenangan Kota Rakyat ini menandakan keperluan untuk anggota parti melakukan perubahan paradigma dan cara kita bekerja. Kita bukan lagi hanya berfungsi sebagai pemangkam. Di negeri-negeri yang ditabir oleh pakatan, kita adalah wakil kepada kerajaan. Di negeri yang belum dibebaskan daripada pemerintahan kerajaan nasional, kita harus menunjukkan kemudian bertabir apabila diberikan amanah. Perubahan ini menuntut hikmah, hemat dan disiplin untuk bekerja sebagai satu pasukan dengan tanzim organisasi. Sebagai panduan mentadbir negara dengan rakyat yang majmuk, jamak agama, ras dan budaya, kita boleh mengatur prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Negara Madinah menyatukan rakyat sebagai umat dan wahidah atau umat yang satu dengan penekanan terhadap kepentingan untuk rakyat Madinah bergerak sebagai satu unit. Perbedaan latar belakang, kepercayaan tidak menjadi penghalang untuk bersama-sama membangun dan mempertahankan negara. Tidak wujud ketuhanan suatu kaum yang tertentu di waktu itu, diskriminasi dan tidak lain-lain istimewa. Piagam Madinah menjadi kontrak sosial yang mengikat hubungan antara rakyat. Kuasa undang-undang dengan adil memastikan tidak ada penganiayaan dan pencerobohan. Pasal 25 Piagam Madinah menegaskan kembali bahwa kaum Yahudi dan Bani Auf adalah satu umat bersama orang mukmin. Mereka bebas dengan agama mereka sendiri dan orang Islam dengan agama mereka. Begitu juga orang yang bersekutu dengan mereka dan begitu juga diri mereka sendiri. Melainkan sesiapa yang zalim dan berbuat dosa, maka hak itu tidak akan menimpa melainkan dirinya dan keluarga sendiri. Pasal 37 Piagam Madinah pula memberikan penekanan kepada prinsip ta'awun atau tolong-menolong di dalam perkara kebaikan. Bahawa orang Yahudi hendaklah membiayai negara sebagaimana orang Islam juga adalah membiayai negara. Dan hendaklah mereka bersama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang yang menganggotai piagam ini. Hendaklah mereka saling nasihat menasihati, bersama-sama melakukan kebajikan dan tidak melakukan dosa. Quraisy Shihab, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, dalam kitabnya membaca sirah Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Quran dan hadis sahih memberikan ulasan berikut terhadap piagam Madinah. Di sisi lain, Quraisy menyatakan di sisi lain, walaupun mereka berbeza-beza, tetapi sama dalam hak dan kewajiban mereka. Penganiayaan harus dihindari, bahkan dinyatakan kepastian hukum harus ditegakkan walau terhadap anak kandung sendiri. Ternyata Piagam Madinah memberikan perhatian yang berat kepada kewajiban dan hak yang sama di kalangan rakyat yang banyak. Pada masa yang sama, kuasa undang-undang dan peraturan perlu ditegakkan tanpa gentar atau indikasi dan pastinya tanpa layanan istimewa pada anak sendiri, menantu ataupun keluarga. Dalam mentadbir negara dan juga negeri, Marpati bilang tahun suci keadilan. Prinsip inilah harus diutamakan. Ruang dan peluang yang adil perlu diberikan kepada semua. Di dalam parti kita ini, saya memerhatikan dengan jelas satu keadaan di mana wujud datang kuasa camat yang dianggoti oleh pemimpin dari kaum tertentu saja. Ini sama sekali bertentangan dengan asas keadilan. Mungkin ramai anggota di jawab tersebut adalah daripada satu kaum, tetapi perlu ada usaha melakukan pendidikan politik tentang penting untuk memilih pemimpin bukan berasaskan warna kulit, tetapi kebaikan. Pada masa yang sama, usaha menambah lagi perlu dikembangkan bagi memastikan komposisi etnik di dalam parti di setiap peringkat mencerminkan komposisi etnik di dalam negara kita. Keadilan saya ingin nyatakan, keadilan ini bukan parti perkawan. Keadilan bukan parti untuk satu kaum, tapi keadilan adalah untuk semua kaum di dalam negara. Sejak diasaskan, perhatian yang serius diberikan untuk memastikan tidak ada mana-mana etnik didiskriminasi. Ruang dan peluang dibuka seluas-luasnya.
kepada semua untuk menyumbang bakat, ide dan tenaga bagi bersama-sama membina parti. Kini parti kita semakin besar dengan anggota yang semakin ramai. Sekiranya kita gagal untuk memastikan amalan perkawanan dan diskriminasi ditolak, kita akan gagal membawa politik baru yang kita perjuangkan. Pemerintahan BN selama 57 tahun telah mewujudkan ketegangan etnik yang amat bahaya di kalangan rakyat. Akibatnya, parti-parti komponen BN adalah parti perkawanan yang hanya akan mampu terus wujud sekiranya sentimen perkawanan di kalangan rakyat terus kuat. Bukan mudah untuk melunturkan sentimen perkawanan yang dipupuk sejak sekian lama. Namun, demi masa depan negara, kita mesti berusaha melakukan. Prestasi buruk Barisan Nasional sejak tahun 2008 sebagai besarnya adalah disebabkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan rakyat telah mula memecahkan mitos politik perkawanan mereka. Usaha berterusan kita di dalam AMK dan Parti Keadilan memupuk kesadaran di kalangan rakyat dan membela mereka perlu diteruskan. Sidang perwakilan yang dikasih sekalian, antara isu yang sangat menekan di luar rakyat, terutama kawan-kawan kita orang muda, ialah kepayahan ekonomi, khususnya peningkatan harga barang, kemerosotan kuasa membeli, dan kenaikan tarif kebutuhan asas. Pelaksanaan GST tahun hadapan dijangka akan menyempitkan lagi kehidupan rakyat. Bagi membela rakyat, ayo sekali lagi rakan-rakan semua, kita gerakkan massa secara besar-besaran. Saya percaya MK akan dapat memainkan peranan utama membina kesadaran betapa pentingnya gerakan kuasa rakyat secara amat ini dilakukan. Perubahan-perubahan besar berlaku di seluruh dunia hasil usaha rakyat secara beramai tanpa sejahtera, tetapi berbekalkan keberanian, keazaman dan keupayaan untuk bersatu bangkit sebagai satu pakatan menentang rezim pemerintah meski terpaksa berhadapan dengan barisan aparat penguasa yang bersenjata. Dr. Anas Al-Tikri, pengasas Cordoba Foundation, di dalam satu forum di Queen Mary University of London menyatakan, the Arab Spring was a process, not an isolated event. As such, it is bound to have ups and downs, but its line of movement is irreversible. The people cannot be subdued by force. They no longer fear their words, and I know that change is possible. Keadilan baru saja selesai melalui proses demokrasi yang panjang. Mungkin kita sudah berjaya mencipta sejarah, melaksanakan proses pemilihan parti yang paling panjang di Indonesia. Pemilihan di dalam AMK menyaksikan wujud beberapa kumpulan ataupun faksi. Ada AMK baru, ada Nadi AMK, ada AMK 4 Malaysia, AMK 4 Malaysia, 4 Malaysia. Ada okey bagaimana saya nampak orang apabila wujud kelompok-kelompok seperti ini, ia seringkali dianggap dengan pandangan negatif. Sekarang ini nombor factionalism mendapat label negatif. Ia dilihat berlawanan dengan keperluan untuk sesuatu organisasi bersifat koheren dan berpadu. Namun kewujudan faksi boleh mendatangkan kebaikan kepada AMK asalkan ia diuruskan dengan baik. Keterlibatan dijaga, khususnya ada perbedaan pendapat. Persaingan dijadikan sehat sebagai perlumbaan untuk melakukan kebaikan, untuk menunjukkan yang terbaik dan bukan memburukkan faksi yang baik atau kumpulan yang baik. Ketika saya mengunjungi Dr. Bima Arya, seorang pemimpin muda Indonesia yang pada usia 41 tahun telah dipilih menjadi Datuk Bandar Bogor. Bila berkongsi pandangan dengan saya, beliau menyampaikan kepada saya dengan menyatakan bahawa dalam beliau menyelesaikan masalah, dalam menyikapi masalah, mengikut beliau, saya selalu berpandukan kepada doa, nurani dan rasionalitas. Melangkah ke mana-mana, menghadapi persoalan apa saja, saya sikapi dengan dua faktor itu. Nasihat dia saya panjangkan kepada teman-teman yang bakal meneruskan kepemimpinan AMK, nurani dan juga rasional. Sudah sampai masanya kami menyerahkan amanah memimpin AMK kepada generasi yang baru. Saya percaya kami telah melakukan yang terbaik setakar kemampuan kami. Namun pastinya ia jauh daripada sempurna. Jika ada apa-apa salah dan silap,
Saya bagi pihak diri dan Majlis Pimpinan MK menyusun 10 dari permohonan maaf. Ucap selamat saya kepada saudara semua. Doa saya semoga kita terus istiqamah kepada perjuangan di peringkat masing-masing, insya-Allah. Saya kongsikan saja Taufik Ismail, seorang tokoh penyair Indonesia yang cukup terkemuka, sastrawan bagi negara Indonesia, sebagai pembakar semangat kita terus berjuang. Sajak ini bertajuk perang ini harus kita menangkan. Rozan, MK yang pandai sajak dia Rozan. Kenal makan bohong. Perang ini harus kita menang. Masih adakah orang jujur di negara kita? Adakah? Masih ada, tapi mereka tidak. Masih adakah orang malas di negara kita? Adakah? Masih ada, tapi mereka tiada berdaya. Masih adakah orang berakhlak di negeri kita? Adakah? Masih ada, tapi mereka tidak beriman. Masih adakah orang ikhlas di negeri kita? Adakah? Masih ada, tetapi mereka dianggap tiada. Tetapi saudaraku, tak ada cerita putus asa. Tidak ada cerita putus asa. Kita tidak akan angkat tangan menyerah kalah. Kerana ibarat perang, perang ini harus kita menangkan. Harus kita menangkan. Reformasi, reformasi, keadilan, keadilan. Sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Hormat Samsul Iskandar atas ucapan dasar yang begitu baik